Assalamualaikum dan selamat pagi. Baik, kita akan teruskan tajuk ASK Tingkatan 3 dengan bab 3 iaitu algoritma. Okey, kita akan lihat kepada standard pembelajaran 3.1.1. Murid boleh mengenal pasti ciri-ciri search linear binary dan juga sort bubble bucket. Okey. Baik. Perhatikan contoh beberapa situasi di bawah. Okey. So yang ni gambar pertama ialah Google Search. Ini biasa kita guna untuk mencari sebarang maklumat. Okey. Jadi kita akan gunakan search untuk mencari apa maklumat yang kita ingini. Okey. Kemudian yang kedua kita tengok aplikasi Shopee dalam handphone. So dekat dalam Shopee ada bahagian search. Jadi kita nak cari barang-barang yang kita nak beli, kita boleh tekan search dan typekan barang yang hendak kita beli. So ia memudahkan kita untuk mencari item yang kita hendak. Okey, kemudian contoh yang ketiga ini ialah website bagi AirAsia. Okey, di mana kita nak beli tiket ataupun nak tempah hotel. Okey, dan juga ada pilihan yang lain. So untuk memudahkan kita mencari tarikh dan juga melihat tarikh-tarikh penerbangan, kita boleh pilih tarikh dan juga klik search untuk mengetahui status penerbangan. Jadi kita boleh pilih. Jadi ia memudahkan kita lah untuk mencari apa maklumat yang kita hendak. Okey, ini contoh beberapa situasi menggunakan search. Okey, apps ataupun aplikasi telefon pintar dan enjin gelintar yang digunakan menggunakan teknik carian search dan juga isihan ataupun sort. Okey. So untuk Google dan Shopee ni kita gunakan teknik carian. Kemudian untuk isihan ni dalam Shopee ni kita boleh isihkan dia mengikut pilihan kita lah supaya kita boleh dapat dengan maklumat dengan lebih cepat lah. Okay, kedua-dua teknik ini digunakan untuk mendapatkan maklumat yang diingini dengan lebih mudah. Kita akan mempelajari dengan lebih lanjut berkaitan teknik carian dan isihan dalam bab ini. Okey, 3.1 pembangunan algoritma. Okey, kita imbas kembali. Algoritma ialah salah satu teknik penyelesaian masalah. Algoritma boleh diwakili dengan pembinaan pseudokod dan carta alih. Okay, dalam bidang pengkomputeran, pengaturcara akan membina aturcara berpandukan algoritma yang dibangunkan terlebih dahulu. Pembangunan algoritma merupakan satu teknik pengitlakan yang melibatkan pembinaan langkah-langkah penyelesaian masalah. Jadi sebelum kita nak membina aturcara, kita mesti ada algoritma terlebih dahulu supaya kita dapat panduan bagaimana kita nak membina aturcara. Baik, tugas ahli-ahli dalam bidang sains komputer ialah mengkaji dan membangunkan algoritma dengan tujuan untuk menyelesaikan masalah-masalah pengaturcaraan. Faedah yang diperolehi daripada kajian serta pembangunan algoritma yang dilakukan adalah seperti berikut. Okay, yang pertama, kita boleh memahami bagaimana komputer memproses urutan tindakan-tindakan yang perlu dilaksanakan. So, daripada algoritma ni kita boleh tahulah langkah-langkah ataupun tindakan-tindakan yang sepatutnya yang mana perlu didahulukan, mana yang terakhir. Okey, mengikut urutan ataupun langkah. Okey, yang kedua, mempelajari cara menulis algoritma yang teratur, mudah dibaca dan difahami. Okey. Yang ketiga, mempelajari cara menulis algoritma dengan cekap. Dan yang keempat, mempelajari cara melakukan penambahbaikan pada algoritma. So ini kajian
dalam pembangunan algoritma supaya kita dapat memperolehi faedah daripada kajian tadi. So dalam bab ini anda akan mempelajari algoritma bagi dua jenis masalah pengaturcaraan, iaitu algoritma search dan juga algoritma sort. So untuk kelas hari ini kita akan sentuh kepada algoritma search terlebih dahulu. Okey, apakah yang dimaksudkan dengan search? Okay, search ialah proses untuk mendapatkan suatu item tertentu yang terkandung dalam satu senarai. Dalam bidang pengkomputeran, search amat penting untuk membantu manusia mendapatkan maklumat yang dikehendaki dengan lebih cepat. Okey. Yang ketiga, manusia boleh mengarahkan aplikasi pemprosesan kata untuk mencari satu perkataan yang berulang dalam suatu senarai. So search ni memang amat penting lah supaya kita dapat maklumat tu dengan lebih cepat dan juga tak terlalu lama untuk kita dapatkan maklumat lah. Okey. Okey. Ini ialah contoh penggunaan search yang pernah kita lihat ataupun yang sedang kita gunakan. Okey. Google search, kemudian kita ada Yahoo dengan enjin cariannya. Okey, dan juga enjin carian yang lain macam Microsoft pun ada. Okey, yang kedua, okey ini contoh yang sekolah kita cikgu buat untuk carian email MOE supaya dapat memudahkan pelajar dan cikgu untuk mencari email MOE kita ni. Okey, ada pelajar yang tak tahu lagi, jadi cikgu dah sediakan carian untuk dapatkan email. So dengan cara kita typekan nama, contoh cikgu type nama Nizam. Okey, bila cikgu type Nizam dan tekan enter, so nama yang berkaitan dengan Nizam akan keluar. So dekat sini dia ada 18 nama yang berkaitan dengan Nizam. Jadi cikgu akan pilihlah nama cikgu yang berkenaan. Jadi kalau cikgu ni email cikgu, jadi cikgu akan ambil lah ataupun nama pelajar. Pelajar dia akan tengok dia punya email dia dan akan catat. Okey, ini untuk memudahkan pelajar mencari email MOE-nya. Okey. Baik, contoh yang lain ini dalam website sekolah. So kalau kamu nak cari apa-apa maklumat macam sejarah sekolah, lagu sekolah ke ataupun apa-apalah yang berkaitan dengan sekolah, kamu boleh type dekat bahagian ruangan search. Okey, supaya tidaklah tercari-cari dekat mana menunya. Jadi kamu nakkan suatu maklumat, kamu terus type dekat bahagian search ni. Okey. Dan satu lagi yang terakhir ni, contoh yang terakhir ni, kalau kita ada satu senarai nama dalam Excel. Okey. Senarai ni boleh jadi nama pelajar ataupun nama item, barang dan macam-macam lah. Okey. So dekat sini dalam Excel ni ada satu function iaitu find and replace. Okey, supaya dapat memudahkan pengguna untuk mencari nama ataupun maklumat yang hendak dikehendaki lah. So dia just hanya type dekat kotak dan tekan find next. So dia akan terus pergi kepada perkataan yang berkaitan. Okey, contoh ni Alia, so dia akan terus kepada bahagian ni, Alia Mashita ni. Okey, dia akan cari nama yang pertama ni. Kalau kamu tekan find next, dia akan cari lagi sampai habis. Okey. So ini contoh-contoh penggunaan search dalam kehidupan seharian. Okey, baik. Search terbahagi kepada dua, iaitu linear search dan juga binary search. So untuk hari ini cikgu akan sentuh linear search sahaja. So binary search cikgu akan sambung pada kelas yang seterusnya. Okey, linear search. Linear search ialah satu teknik untuk mendapatkan
item yang dikehendaki dalam satu senarai linear. Okey. Baik. So dia bermula dengan yang pertama sekali, carian akan bermula dengan item yang pertama yang terdapat dalam senarai. Okey. Kemudian jika item pertama bukan item yang dikehendaki, carian akan diteruskan dengan item yang kedua. Jika item kedua bukan juga item yang dikehendaki, carian akan diteruskan dengan item ketiga dan seterusnya sehingga item yang dikehendaki diperoleh. Okey. Jika item yang dikehendaki tidak diperoleh sehingga carian selesai, maka carian akan ditamatkan tanpa hasil. So contoh kalau item tu berada kedudukan yang ke-10. Jadi carian tu akan bermula dengan yang item pertama, kedua, ketiga sehinggalah item yang ke-10. Okey, apabila dah sampai ke item 10, itu item yang dikehendaki, so dia akan berhenti. Okey. Jadi dia akan selesailah carian. Baik, kita lihat contoh 3.1 pencarian satu item menggunakan linear search. Okey, Erina dan kakaknya Esma ingin membeli buah mangga untuk membuat puding. Mereka ke sebuah pasar raya yang menjual buah-buahan. Terdapat beberapa bahagian yang diletakkan dengan pelbagai jenis buah-buahan di sepanjang ruang jualan buah-buahan. Erina dan Esma berjalan di sepanjang ruang jualan buah-buahan itu untuk mencari buah mangga. Buah-buahan yang terdapat dalam setiap bahagian adalah seperti berikut. Okey, ni kalau macam kita pergi tamu dekat Imat, tamu Muhibah, dia kan akan letak sayur-sayuran ataupun buah-buahan tu mengikut di atas para kan. So dia macam itulah susunan dia. Okey, contoh susunan dia yang bahagian pertama ni dan sehingga bahagian kelima. Okey. So bagaimana carian ni berlaku? Okey, yang langkah pertama carian bermula di bahagian yang pertama. Adakah buah mangga berada di bahagian pertama? Ini bahagian pertama ni buah dia ialah pisang. Jadi dia bukan buah mangga. So dia akan terus ke langkah kedua iaitu ke bahagian kedua. Jadi dia akan tengoklah bahagian kedua tu apa. So yang ni bahagian kedua ni ialah manggis. Okay, bukan mangga. Jadi bukan item yang kita hendak. Jadi seterusnya dia akan terus ke bahagian yang ketiga. So bahagian kedua mengandungi buah manggis. Bukan buah mangga yang tadi manggis. So bahagian ketiga dia tengok ialah buah mangga. Jadi ini item yang ataupun buah yang dia hendak. Di bahagian ketiga mengandungi buah mangga, carian dihentikan. Sebab kita dah dapat buah yang hendak kita cari. Okey, contoh 3.2 pencarian data dalam satu senarai menggunakan linear search. Okey. Baik, Cikgu Aiman ingin mencari nama murid kelas 3 Utarit yang memperolehi 90 markah dan ke atas. Okey, so ini senarainya 27 orang murid dan susunan murid dari A hingga Z ikut susunan menaik dengan markahnya. So bagaimana linear search ni berlaku? So yang pertama carian dimulakan dengan nama pertama dalam senarai. So Alif Kusyari mendapat 98 markah, jadi namanya akan dicatat. Kemudian lihat nama kedua. Okey, Amruta dia 76. So bukan 90, jadi kita tak ambil lah nama dia. Okey. Dan nama seterusnya sehingga nama yang terakhir. So kita akan lihat dari nama kedua sehingga nama yang terakhir. So kita akan pilih pelajar yang mendapat markah 90 dan ke atas. Okey, nama murid yang mendapat 90 markah dan ke atas akan dicatatkan. So dia daripada atas dan akan buat carian hingga ke bawah. So ini proses linear search.
Okey, so jadual 31 ialah senarai nama murid yang mendapat 90 markah dan ke atas hasil daripada carian tadi. So inilah hasilnya ataupun output yang kita cari tadi. Okey. So untuk linear search ni dia ada kelebihan dan kelemahan kekurangan. Okey, kelebihannya yang pertama, algoritma linear search ni ialah satu algoritma yang sangat mudah. Okey, yang sangat mudah, kaedah yang mudah. Item-item dalam senarai tidak perlu diisi mengikut urutan terlebih dahulu. Maksudnya dia tak perlu diasingkan ataupun diisi lah. Okey, jadi dia akan baca daripada kiri ke kanan, atas ke bawah. Jadi mengikut kedudukan lah. Okey. Okey, manakala kelemahannya, dia tidak begitu efisien. Teknik ini akan menyemak setiap item yang terdapat dalam senarai. Maksudnya daripada kalau senarai nama A hingga Z, okay, dia akan baca dari A dan seterusnya hingga ke Z. So dari atas ke bawah. Okay. Jadi kalau ada contoh pelajar ada 3,000 dalam sekolah kita kan. Jadi kita nak buat carian A sampai Z tu, dia akan baca dari A dulu. Jadi terlalu panjang senarai itu. Okay, cara penyemakan ini memerlukan masa yang panjang, terutamanya jika senarai mengandungi terlalu banyak item. Okay, macam contoh tadi, ada 3,000 pelajar dalam sekolah kita. So untuk buat carian ni dia akan mengambil masa lama lah sebab 3,000 orang. Okay, untuk dicari ataupun disemak. Okay, sebab terlalu ramai. Okay, jika item yang dicari berada di akhir senarai atau item yang dicari tidak berada dalam senarai, carian akan tetap dilakukan sehingga item yang terakhir. Okay, katalah nama Zahrul Nizam, Z. Tapi dia akan baca dari A dulu sehingga nama yang terakhir. Jadi dia ambil masa yang lama. Dan jika tidak ada item ataupun nama yang dalam senarai, jadi dia akan baca juga dari A sampai Z senarai nama tadi walaupun tak ada nama. Okey, jadi dia dah memakan masa. Okey, so cikgu harap kamu faham bagaimana proses linear search ni berlaku. Kita belum masuk lagi algoritma. Algoritma tu akan kemudian selepas kita mengenali bahagian search, linear search dengan binary search dan juga tajuk sort, bubble and bubble sort dengan satu lagi apa cikgu lupa lah. Okey, itu nanti kita akan tengok dalam kelas yang seterusnya lah. Okey. Okey, so untuk latihan hari ini, okey. Jadi kamu boleh salin dalam buku ataupun kamu print dan kamu jawab. Kemudian kamu send gambar dekat link untuk penghantaran latihan yang cikgu dah sediakan. Okey. So sampai di sini saja untuk tajuk kita pada hari ini. So kita akan jumpa pada minggu hadapan hari Rabu. Okey, sekian untuk hari ini. Jumpa lagi.